Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini, kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan dan juga nikmat keafiatan serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita berada dalam ruangan duha kita pada pagi ini. Dalam ruangan pada pagi ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan hakikat pengorbanan. Walaupun kita telah pun berlalu ibadah Aidil Adha ataupun dikenali sebagai Hari Raya Korban, namun hakikat pengorbanan ini perlu untuk kita fahami supaya ia adalah merupakan satu penghayatan yang perlu untuk kita bawa di dalam kehidupan seharian kita. Dan apabila kita memahami hakikat pengorbanan, ia bukan sekadar pengorbanan yang perlu difahami pada Hari Raya Korban ataupun Idul Adha, tetapi ia adalah merupakan satu panduan dalam kehidupan yang perlu untuk kita fahami dan kita pegangi untuk kita membawa panduan ini dalam menyelusuri kehidupan kita sehinggalah ke akhir hayat. Jadi sebab tu bila kita sebut tentang pengorbanan, pengorbanan bukanlah sekadar kita menyertai ibadah korban, ya, bukan sekadar kita ambil bahagian dalam ibadah korban, tapi sebenarnya pengorbanan itu adalah lebih luas daripada sekadar kita menyembelih seekor binatang ternakan. Kerana apabila kita menyebut tentang soal kehidupan, setiap kehidupan ia tidak akan memberi nilai dan erti melainkan apabila ada padanya pengorbanan. Kehidupan yang tidak ada pengorbanan adalah kehidupan yang tidak ada nilai. Kerana bernilainya sesebuah kehidupan itu adalah terletak pada sejauh mana besarnya pengorbanan yang telah dicurahkan, yang telah diberikan di dalam kehidupan itu. Sebab tu kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Allah Ta'ala menyatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangkakan apabila dia berkata dia beriman kepada Allah lalu ia tidak diuji? Kerana bila kita menyebut berkenaan dengan pengorbanan
tidaklah ia dinamakan korban atau pengorbanan, melainkan terdapat padanya ujian. Kerana ujian itu adalah merupakan satu halangan dan juga merupakan satu laluan dan jalan untuk menguji manusia apakah ia sanggup berkorban dalam menghadapi ujian itu ataupun sebaliknya. Jadi dalam ruangan masa ini saya nak berkongsi bagaimana kita nak memahami dan menghayati hakikat pengorbanan yang sebenarnya, supaya di sana dapat kita memahami beberapa konsep pengorbanan yang boleh kita jadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan kita agar kita menjadi sebaik-baik hamba Allah, dan dalam masa yang sama kita menjadi sebaik-baik manusia, ya, dan juga mereka yang berada, yang selamat dalam jalan menuju redha Tuhannya, dan juga yang selamat dalam memperolehi ganjaran dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertama, bila kita menyebut tentang korban. Korban ni dia berasal daripada kalimah Arab. Ya. Tapi telah pun dijadikan dalam bahasa Melayu lah. Itu biasalah, banyaklah bahasa Melayu yang asal daripada bahasa Arab ni banyak. Ya. Banyaklah kalau kita nak contoh macam bab satu. Tu bab tu bahasa Arab tu. Ya. Macam Aidil Adha tu dia jadi kalimah yang dah disinonimkan dengan dalam bahasa kita. Tak apalah, yang tu kita tinggalkan. Korban ini daripada perkataan qaraba. Ya, qaraba memberi maksud hampir, dekat. Jadi bila kita sebut tentang korban, korban maknanya perbuatan yang sangat mendekatkan. Dia macam Quran lah. Quran daripada perkataan qara'a. Qara'a ni maknanya baca. Tapi kalau kita baca sekali je, baca tu bukanlah satu baca yang memberikan kesan. Ya. Kalau kita baca sekali baca, dia tidak memberikan kesan. Sebab tu Quran dia tak panggil qiraah. Qiraati macam kita baca Iqra kan. Quran dipanggil Quran kerana menunjuk kepada kita baca tu dengan baca yang memberikan satu penghayatan, yang memberikan satu kelazatan, yang memberikan satu keseronokan. Sebab itu dinamakan Quran. Ya. Kalau kita korban, qaraba ni maknanya dekat. Tapi bila kita sebut kurban, bukan sekadar nak dekat, tapi dia menjadikan kita bertambah lebih dekat. Yang dekat tu adalah sangat-sangat hampir. Sangat-sangat dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tuan Haji Arsyad kita. Daripada Makkah ya. Harap dapat doakan pada kami semua insya-Allah. Hajjul mabrur. Okey, baik, kita sambung balik. Maka sebab tu bila kita sebut berkenaan dengan korban adalah satu ibadah atau satu wasilah ataupun satu jalan bagaimana nak menjadikan kita bukan sekadar dekat dengan Allah, tapi sentiasa dekat di sisi Allah. Kerana kita hidup ni, bukan kita nak duduk dekat, lepas tu kita berjauhan, lepas tu dekat, lepas tu berjauhan. Tapi kita nak jadikan hidup kita sentiasa dekat dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Contohlah kalau kita hidup berkeluarga. Kalau sekadar kita duduk dekat dengan mak ayah kita, dekat dengan isteri dan anak-anak kita, tapi lepas tu kita berjauhan lama dengan mereka, yang kita pun tak tahu bila pula kita boleh duduk dekat dengan mereka. Ini adalah satu kita panggil satu kesedihan, ya, satu cabaran. Tapi bila kita
cinta seseorang, kita sentiasa duduk hampir dengan dia, kita akan lebih rasa bahagia. Sebab tu bila kita sebut tentang korban, ialah soal bagaimana bukan sekadar kita nak buat satu amalan supaya kita dekat dengan Allah, tapi korban adalah satu penghayatan hakikat untuk kita menjadikan diri kita sentiasa dekat dengan Allah. Bukan dekat dengan Allah dalam keadaan tertentu, waktu yang tertentu, tapi sentiasa dekat dan hampir dengan Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Sama ada ketika kita senang, dekat dengan Allah. Ketika kita susah, dekat dengan Allah. Ketika kita miskin, ketika kita sedih, ketika kita gembira, ketika kita sihat, ketika kita sakit, semua keadaan itu kita ingin diri kita sentiasa hampir dan dekat dengan Allah Ta'ala. Inilah hakikat korban untuk kita ambil pengajaran dan penghayatan. Ya? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita menyebut tentang pengorbanan, pengorbanan juga kita boleh fahami ia adalah memberi kepada maksud pengabdian. Bila kita sebut tentang korban, selain daripada korban mengajar kita untuk kita sentiasa ingin dekat dengan Allah dalam apa jua keadaan, korban juga mengajar kita dan melahirkan dalam diri kita sifat pengabdian, sifat penyerahan diri kepada Allah, submission to Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita sebut tentang korban, kita tak boleh dikatakan kita berkorban dengan hakikat korban yang sebenarnya. Sehinggalah yang pertama saya sebut tadi, kita sentiasa berusaha menjadikan diri kita, hubungan kita dekat dengan Allah dalam apa jua keadaan. Yang kedua, kita tak boleh dikatakan kita telah berkorban sehinggalah kita mampu untuk menyerahkan, mengabdikan diri kita dan apa yang kita milik kepada Allah Ta'ala, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya. Ini hakikat korban. Sebab tu bila kita tengok contohnya, sebab korban ni dia tak boleh lari daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, di mana apabila kita tengok umpama contoh, apabila Nabi Ismail menyerahkan nyawanya kepada Allah Ta'ala, penyerahan. Begitu juga Nabi Ibrahim AS menyerahkan urusannya, kehidupan anaknya kepada Allah. Demikian juga dengan Hajar. Ketika mana Hajar menyerahkan urusannya dan juga nyawa anaknya kepada Allah untuk dikorbankan. Jadi bila kita sebut tentang pengorbanan, pengorbanan adalah soal bagaimana kita nak menunjukkan ketaatan kita, kepatuhan kita, pengabdian kita dalam kita bersedia menyerahkan apa saja yang kita milik untuk Allah dan Rasulnya dan untuk agamanya. Untuk apa yang kita cintai. Kalau kita sayang seseorang, sudah pasti kita akan sanggup serahkan apa saja yang kita milik kepada orang yang kita cintai untuk meraih redanya, meraih cintanya.
Sebab tu, selagi mana kita misalnya tak mampu nak serahkan jasad kita, hati kita, diri kita untuk cinta apa yang Allah cinta, benci apa yang Allah benci, tinggalkan apa yang nafsu inginkan, tak mampu nak menyerahkan jasad, yakni hanya menggunakan tangan, mata, telinga, lidah, kaki, mulut, hanya pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, selama itu kita belum dikatakan sebagai orang yang benar-benar berkorban. Kerana berkorban tu mesti menyerahkan diri. Menyerah diri, mengabdikan diri maknanya taat, patuh, tidak ingkar. Selagi mana kita sanggup menyalahgunakan nikmat yang Allah bagi daripada panca indera kita, daripada apa saja yang Allah berikan pada kita, maka selama itu kita tidak dikatakan sebagai orang yang berkorban. Sebab orang yang berkorban ni orang yang bersyukur. Kerana hakikat syukur, orang yang bersyukur ni dia berkorban. Apa pengorbanan dia? Dia korbankan keinginan nafsu dia. Dia korbankan keinginan nafsu dia. Dan dia korbankan kepentingan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Sebab tu bila kita sebut tentang korban, dia juga memberi kepada maksud kefahaman kepada kesyukuran. Kerana orang yang bersyukur, dia ingin nak gunakan nikmat tu pada apa yang diinginkan oleh nafsu dia. Tapi dia korbankan keinginan nafsu dia untuk keinginan Tuhan, Allah dan Rasul. Begitu juga dia ada keinginan, dia ada juga kemahuannya, tapi dia korbankan kemahuannya adalah untuk keperluan yang lebih utama seperti mana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, atau benda yang mendapat kebaikan dan manfaat. Jadi sebab tu bila kita sebut tentang pengorbanan, dia pasti sama ada pengorbanan dalam bentuk kita korbankan keinginan nafsu atau kemahuan diri, atau kita korbankan keinginan kepentingan diri kepada keperluan orang ramai, kepada maslahat orang ramai, kepada manfaat orang ramai. Maka ini juga memberi kepada maksud pengorbanan. Ya. Sebab tu bila kita sebut tentang pengorbanan juga bukan bererti kita saja baca Quran, kita saja yang jaga solat, kita saja yang bersedekah, kita saja yang khatam Quran. Kita tak boleh dikatakan itu sebagai pengorbanan. Sehinggalah semata-mata itu tidak mencukupi. Sehinggalah kita menjadikan anak kita juga beribadah seperti kita beribadah. Masyarakat kita juga beribadah seperti mana kita beribadah. Maka bila dah sampai kepada peringkat demikian, barulah kita telah juga menunaikan hakikat pengorbanan itu. Sebab pengorbanan ni bukan pengorbanan pada diri sahaja. Dia skopnya lebih luas. Dia perlukan juga pengorbanan diri untuk manfaat orang lain. Sebab itu, kalau kita faham secara menyeluruh pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, kalaulah kita cerita pengorbanan ni hanya melibatkan individu, maka cukuplah apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dalam berkorban berjauhan dengan isteri dan anak-anak. Tapi Allah nak bagi tahu, kalau kita nak melakukan satu pengorbanan yang besar, kita tak boleh buat pengorbanan itu secara bersendirian. Kita kena buat pengorbanan itu secara bersama. Secara bersama.
saling bantu-membantu untuk melengkapkan sebuah pengorbanan yang akhirnya manfaatnya sangat besar. Sebab tu kita tengok Allah melibatkan Nabi Ismail perlu dikorbankan. Bukan Nabi Ibrahim saja. Allah melibatkan Hajar juga perlu berkorban, kehilangan anak. Bukan senang seorang ibu dalam nak berjauhan dengan suami, hilang anak pula, bukan senang. Itu satu benda yang bukan semua wanita boleh menanggung ujian yang seberat ini. Dia sayang suami yang dia sayang itulah dia kena duduk jauh. Dia sayang isteri yang dia sayang itulah kena mati, dikorbankan. Bukan senang ya. Seorang bapa sayang anak itulah yang hendak disembelihnya. Bukan disuruh orang sembelih, dia kena sembelih dengan tangan dia sendiri. Dan anak yang tak hilang kasih sayang bapa, baru nak mengenali kasih sayang bapa, di saat itulah dia terpaksa menyerah dirinya untuk disembelih oleh bapa yang dia sayang. Dia boleh je pertikaikan bapa dia, bapa aku ni sayang ke aku sampai dia nak sembelih aku sendiri. Seorang anak boleh mempertikaikan kasih bapa kalau bapa tu sendiri nak sembelih anaknya. Tapi bila kita sebut tentang pengorbanan tu dia mesti saling melengkapi. Sebab tu bila kita nak berkorban, kita tak boleh berkorban seorang diri. Kalau kita nak jadi pengorbanan kita ni besar, impak dia, kita juga perlu mengajak orang lain untuk berkorban. Bukan kita saja yang mengabdikan diri pada Allah, kita mengajak keluarga kita, jiran tetangga kita, sahabat handai kita untuk turut menjayakan, melakukan pengabdian, pengorbanan ini supaya kesan dia menjadi besar. So tu kita tengok bila Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar melakukan pengorbanan ini, kita tengok Allah bagikan imbalan yang sangat besar. Sampai akhir zaman, sampai kiamat, ibadah korban ini akan terus dilakukan oleh umat Islam. Bayangkan berapa banyak pahala, berapa banyak ganjaran yang telah diperolehi oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail dan Hajar alaihissalatu wassalam di atas pengorbanan yang telah mereka jayakan antara satu sama lain. Sebab tu kita kena faham, bila kita nak berkorban, contoh suami nak berkorban, kalau suami saja berkorban tak dapat sokongan daripada isteri, daripada anak, barangkali suami itu tak mampu menjayakan pengorbanannya. Begitu juga isteri, begitu juga anak-anak. Kalau kita nak anak-anak kita berkorban, kita kena bantu dia untuk dia menjayakan korban dia. Sebab tu juga bila kita sebut tentang pengorbanan ini juga selain daripada bererti sentiasa mendekatkan diri pada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Bila kita sebut tentang korban juga memberi makna kepada perubahan, penghijrahan. Semua orang yang berkorban, percayalah, dia pasti memerlukan penghijrahan. Dia pasti memerlukan perubahan. Hijrah ni maknanya berubah. Kita berubah dari satu keadaan lebih baik. Kita berubah daripada satu tempat lebih baik, satu satu kefahaman, berkefahaman lebih baik, dan apa sajalah yang membawa kepada yang lebih baik. So bila kita sebut tentang korban bukan sekadar kita macam yang kita faham lah, ambil ibadah korban sembelih dah cukup. Tak, kita kena tengok setiap tahun kita buat ibadah korban tu, tak apalah yang lembu tu, lembu tak berubah. Lembu memang macam tu, bukan tahun depan lembu jadi unta ke, lepas tu tahun lagi satu lembu boleh bertukar jadi gajah ke, tak. Bila kita buat ibadah korban, yang kita kena tengok diri kita. Apakah diri kita berubah? Apakah diri kita berbeza dengan tahun yang lalu? Ataupun masih sama?
ini yang perlu kita nilai bila kita menyebut tentang pengorbanan. Sebab itu Nabi SAW sebut al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berjaya menjauhkan diri dan meninggalkan perkara yang Allah dan Rasul menegahnya. Sebab tu bila kita sebut tentang pengorbanan, saya nak kaitkan dengan penghijrahan ni. Bila kita melakukan penghijrahan, hijrah ni bila kita nak berpindah daripada satu keadaan pada satu keadaan, kita perlu meninggalkan sesuatu. Bila kita nak berhijrah, kita perlu berjauhan dengan sesuatu. Kita perlu meninggalkan sesuatu. Begitu juga dengan korban. Bila kita sebut tentang korban, korban memberi kepada maksud iaitu kita kehilangan sesuatu. Kita kehilangan sesuatu. Dan bila kita sebut tentang korban, korban juga memberi maksud iaitu kita kehilangan, kita berjauhan dengan sesuatu benda yang kita sukai. Maksudnya nafsu kita sukai. Sebab tu bila kita nak berhijrah, kita kena korbankan tabiat, perbuatan yang tidak baik, perangai yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, yang disukai, yang kita gemar lakukannya sebelum ini. Maka disebabkan kerana itulah, bila kita sebut tentang korban, kita perlukan berhijrah, dan hijrah tu memerlukan kita kehilangan sesuatu. Ya? Sebab tu tak ada orang yang berkorban, dia tak kehilangan apa-apa. Ya, kalau dia berkorban, tak hilang apa-apa, dia tak berkorban lah tu. Dia hanya bermimpi di malam hari, atau bermimpi di siang hari. Kerana, bila kita sebut tentang kita nak berubah menjadi lebih baik, kita kena tinggal benda tak baik yang kita suka. Bila kita bercakap tentang pengorbanan dan penghijrahan, bila kita nak ke arah yang lebih baik, kita juga pasti perlu berjauhan dengan benda yang tidak baik. Mungkin kita akan kehilangan teman kita, mungkin kita akan kehilangan benda yang nafsu kita sukai. Mungkin juga kita akan kehilangan beberapa kekayaan kita. Ya? Sebab ada orang yang mungkin hasilnya haram. Dia nak berhijrah, nak cari pendapatan yang halal. Dia terpaksa korbankan kekayaan dia. Yang mungkin bukan sedikit harganya yang perlu dikorbankan, mungkin ribu-ribuan. Jadi bukan senang. Tapi itulah erti korban. Bila kita berhijrah, bila kita berkorban, baru kita akan dapat rasa kelazatan. Allah bukan gantinya dengan material. Sebab tu kita kena faham ya. Bila kita buat korban, penghijrahan, tak semestinya Allah ganti balik dengan pengorbanan kita itu dengan kebendaan, dengan material, dengan fizikal. Tapi Allah boleh menggantikannya dengan perasaan, dengan spiritual, dengan emosi, dengan rasa. Sebab tu kita tengok Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam, berjauhan, tinggalkan anak isteri di padang yang tandus. Pengorbanan Hajar, jaga anak seorang-seorang. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggalkan jauh dengan isteri dan anak yang tercinta. Baru nak menatap wajah isteri dalam pantang, anak yang baru belum berputus menyusu daripada isteri, daripada ibunya. Kena Allah suruh jalankan tanggungjawab berdakwah. Pergi dakwah. Tinggalkan isteri kamu. Ini satu ujian yang berat. Tapi saya nak sebut juga satu benda kat sini. Sebab saya tak nak orang salah tafsir. Bukan bermaksud kita ni faham pendekatan
tinggalkan isteri dan anak-anak, kita pergi berdakwah, pergi belajar, pergi buat apa-apa, tanpa kita menunaikan tanggungjawab kita yang sewajarnya kepada anak dan isteri. Ini tak betul. Apa yang Nabi Ibrahim AS buat, meninggalkan Hajar dan anaknya, itu adalah khusus bagi Nabi Ibrahim AS. Ya, khusus. Benda itu adalah benda khusus untuk Nabi Ibrahim. Khususiat. Sebab Nabi Ibrahim, buktinya Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan anaknya di padang pasir yang tak ada makanan dan minuman. Itu menunjukkan antara bentuk mukjizat Nabi Ibrahim. Walaupun tinggal anak isteri di situ pun, Allah tetap memberikan anak dan isterinya hidup. Walaupun tak ada bumbung, tak ada makanan dan minuman, Allah keluarkan air Zam-Zam. Itu mukjizat. Jadi janganlah pula kita pergi ambil anak isteri tinggal kat hutan belantara mana, lepas tu kita kata abang nak pergi buat kebaikan, kamu duduklah sini, nanti Allah jaga kamu. Tak boleh. Kita bukan Nabi. Ya. Tapi kita nak ambil pengajaran kat situ, bukan nak buat exactly macam mana yang Nabi Ibrahim buat. Sebab apa yang Nabi Ibrahim buat itu hak khusus bagi Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim berdoa, masa tinggalkan anak, Nabi Ibrahim berdoa, dan Allah mustajabkan doa Nabi Ibrahim. Doa kita belum tentu, ya. Jadi kita jangan salah faham, ya. Walaupun kita bekerja berjauhan, tanggungjawab pada isteri dan anak, kita tak boleh abaikan. Walaupun kita pergi buat kebaikan, berdakwah di luar, kebajikan anak dan isteri, tanggungjawab kita tak boleh abaikan. Kita kena jenguk mereka, kita kena bagi nafkah pada mereka, ya. Baik. Jadi pengajaran dia, yang kita nak pengajaran tu adalah, walaupun Nabi Ibrahim berjauhan dengan isteri dan anak-anak, tapi sedih tau, sedih. Tapi sedih tu Allah gantikan dengan keberkatan, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Walaupun Nabi Ibrahim AS berpisah jauh dengan isteri dan anak-anaknya, tapi rasa cinta, rasa kasih tu tak pernah hilang. Bayangkan kalau seorang anak jarang tengok ayah dia, macam mana dia nak sayang ayah dia? Tapi bila Nabi Ibrahim AS jumpa Nabi Ismail, membina Kaabah bersama-sama, rasa cinta dan kasih itu tak pernah berkurang. Ini berkat. Ini berkat. Sebab tu, jangan kita tengok bila kita kehilangan sesuatu dalam bentuk material, mesti Allah ganti dalam bentuk material juga. Tak. Atau fizikal. Kadang-kadang Allah ganti dalam bentuk spiritual. Allah ganti dalam bentuk perasaan, keberkatan. Ini yang lebih bernilai. Ya, ini yang lebih berharga, ya, daripada selainnya. Maka disebabkan kerana itu, kita melihat bagaimana rasa kasih, rasa cinta antara Nabi Ibrahim dan anaknya dan isterinya tidak pernah pudar. Bahkan mereka hidup dalam keadaan tak membenci suami dan bapa. Ya, Hajar tak membenci suami. Nabi Ismail tak membenci bapanya. Kerana berkat yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Sebab itu, bila kita buat satu pengorbanan dengan penghijrahan, jangan kita tengok asyik memikirkan apa yang telah kita hilang daripada tangan kita, milik kita dan diri kita. Tapi yang perlu untuk kita lihat juga adalah bagaimana Allah campakkan rasa kelazatan iman, kebahagiaan, ketenangan, kekhusyukan dalam ibadah. Sebab tu ada hadis yang disebut oleh Tabrani yang menyatakan tidak ada sesuatu benda, perkara yang ditinggalkan kerana Allah, melainkan Allah gantikan baginya kelazatan iman dan ibadah. Sebab tu, kalau kita nak dapat kelazatan ibadah, kelazatan kesonokan dalam berbuat ketaatan, jangan salahkan ibadah kita yang belum sempurna semata-mata.
tetapi kita kena cari di manakah nilai, tempat, perkara yang belum kita tinggalkan kerana Allah. Barangkali di sana ada dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang kecil, yang belum sanggup kita tinggalkan. Bukan kerana salahnya ibadah kita itu. Kita dah faham makna dalam solat semua. Tapi kenapa belum dapat rasa lazatnya? Bukan salah solat itu sahaja. Tapi salah kerana di sana adanya penghalang yang masih menghalangi jurang hati kita dengan kelazatan ibadah itu, dengan kita belum lagi meninggalkan sama ada dosa yang kecil, sama ada akhlak yang buruk, sama ada perkara-perkara yang tidak baik yang belum kita hijrahkan, yang belum kita tinggalkan, yang perkara itulah yang menjadi penghalang untuk kita mengecapi dan merasai lazatnya iman itu dan juga lazatnya ibadah itu. Maka ini perkara yang kita kena tengok bersama-sama, ya. Baik. Kemudian bila kita sebut juga tentang pengorbanan, saya tak ingat dah penghayatan hakikat yang keberapa. Bila kita sebut tentang korban juga adalah memberi kepada maksud, iaitu ujian pada perkara, ujian pada rasa cinta kita. Ujian pada rasa cinta kita. Sebab tu bila kita sebut tentang pengorbanan ni adalah untuk mencari hakikat kecintaan. Hakikat kecintaan. Ujian percintaan. Sebab tu bila kita sebut tentang korban, kita kena bersedia untuk mengorbankan apa yang kita sayang, apa yang kita cinta, apa yang kita kasih. Selagi mana kita boleh cinta, kasih, sayang selain daripada Allah dan Rasul, maknanya kita belum benar-benar mencapai hakikat korban, hakikat pengorbanan. Sebab tu Allah Ta'ala bila nak menguji erti kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah nak menguji hakikat kecintaan, erti kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Sebab Allah dah lantik Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Bila Nabi Ibrahim dah dilantik sebagai kekasih Allah, tiba-tiba Nabi Ibrahim sayang anak dia, Allah mesti kena uji. Nabi Ibrahim alaihissalam sayang anaknya lebih daripada aku, atau mencintai aku, kata Allah, lebih daripada anaknya. Maka bila kita sebut tentang korban, korban adalah erti untuk meraih kecintaan yang hakiki. Nak tahu kita ni sayang siapa sebenarnya. Contohlah kalau kita, isteri kita, dia nak tahu kita sayang dia, dia mestilah uji kita kan. Dia tengok kita boleh bersabar ke tak, dia tengok kita begini, boleh tak tolong dia. Kalau kita sanggup buat apa saja, maknanya dia tahu cinta kita kepada dia tu cinta yang benar, bukan cinta yang palsu, bukan lakonan. Begitu juga bila kita tengok Allah perintah Nabi Ibrahim sembelih Ismail. Nabi Ismail, anak yang Nabi Ibrahim sayang. 80 lebih tahun Nabi Ibrahim hidup membina rumah tangga bersama isteri, tak dikurniakan anak walaupun seorang. Tiba-tiba dah dapat anak, kena duduk jauh dengan anak. Bila boleh duduk dekat, bina Kaabah sama-sama, kena sembelih pula. Jadi ini bukan satu benda yang kecil. Allah nak uji kecintaan Nabi Ibrahim tu. Apakah Nabi Ibrahim tu benar-benar Khalilullah atau Khalilul Ibad? Cinta Allah, kekasih Allah atau kekasih manusia? Tapi Nabi Ibrahim AS buat perintah Allah. Ya. Dan Nabi Ismail pula,
Nabi Ismail sanggup dirinya dikorban kerana dia lebih utamakan Allah sayang dia daripada dia utamakan dia nak Allah sayangnya daripada dia sayang pada bapa dia. Dia tahu ayah dia sayang dia. Nabi Ismail tahu. Tapi Nabi Ismail lebih nak Allah yang sayang dia daripada sayang bapanya kepadanya. Sebab tu dia sanggup dirinya dikorbankan. Walaupun dia tahu bapaknya sayang dia, ayahnya sayang dia, tapi dia lebih ingin sayang Tuhannya, cinta Tuhannya, mengatasi selainnya. Baik, sebab tu bila kita sebut tentang korban, kalau kita nak tahu Allah ni benar-benar sayang kita, Allah akan menguji kita pada benda yang kita sayang. Kalau kita sayang keluarga kita, kita tengok lebih banyak ujian dan cabaran Allah beri kepada keluarga kita. Kalau kita sayang harta kita, kita akan tengok bagaimana banyak ujian yang Allah beri pada harta kita. Kalau kita sayang kecantikan kita, rupa paras kita, tubuh badan kita, kesihatan kita, umur kita, kita tengok lebih banyak Allah uji pada apa yang kita sayang. Sebab itu, dalam Quran mengatakan, kita tidak akan mampu mencapai sebenar-benar pengorbanan sehinggalah kita berjaya mengorbankan apa yang kita cintai. Allah kata apa dalam surah Al-Imran? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam surah Al-Imran ayat 92, kamu sama sekali tidak akan mampu mencapai hakikat kebaikan yang sebenarnya, pengorbanan yang sebenarnya, sehingga kamu sanggup menginfakkan apa yang kamu sayang. Lepas tu kita tengok seorang sahabat Nabi, Abu Talhah. Dia ada satu kebun yang paling dia sayang. Kebun tu menghadap Masjid Nabawi. Setiap kali kalau Nabi SAW nak pergi ke Masjid Nabawi, Nabi mesti masuk melalui kebun tu. Dan setiap kali Nabi nak masuk ke masjid atau keluar daripada masjid, Nabi akan masuk ke kebun tu, Nabi akan minum mata air yang ada dalam kebun tu. Sebab sangat lazat mata air dia. Sangat sejuk. Tapi bila ayat Quran ni turun, Abu Talha jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, tidak adalah kebun yang paling aku sayang melainkan kebunku inilah Bayruha. Dan aku nak sedekahkannya pada jalan Allah. Ya, aku nak serahkan dia pada jalan Allah. Aku nak wakafkannya pada jalan Allah." Nabi kata, "Beruntunglah kamu. Inilah pengorbanan yang paling besar, pengorbanan yang tidak pernah merugikan." Ya. Tapi Nabi kata, keluarga kamu ni Abu Talha, anak beranak kamu dan sepupu sepapat kamu ni banyak orang susah. Lebih baik kalau kamu nak sedekah, jadikanlah ia sedekah untuk kaum kerabat kamu yang susah. Maka apa dia buat? Dia pun ambil dan dia bahagi, hadiahkan, hibahkan pada keluarga-keluarganya yang susah. Allahu Akbar. Hebat sahabat Nabi. Kerana mereka faham hakikat pengorbanan. Bukan macam kita. Ya. Sebab tu kalau kita tengok, kenapa ibadah korban perlu dibuat dengan binatang tunggangan? Binatang ternakan, minta maaf. Sebab kalau muslimin-muslimat faham, binatang ternakan ni adalah aset yang paling disayangi oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab dulu, syariat Nabi dulu, korban tu mengikut apa saja pendapatan kita. Habil dia korbankan ternakan dia, Qabil dia korbankan pertanian dia, hasil pertanian dia. Tapi lepas tu dikhususkan pada binatang ternak saja. Kenapa? Sebab masyarakat Arab di zaman Nabi SAW, aset yang mereka paling sayang dan paling bernilai bukan rumah mereka, ternakan mereka.
Sampai kalau kita baca Quran, Allah kata apa? Wa idzal 'ansharu uttilat. Hari kiamat ni, bila dia berlaku tiupan sangkakala, kamu tengok binatang ternakan yang bunting akan lari ditinggalkan oleh tuannya. Maknanya Allah nak kata, kalau kiamat tak berlaku, orang Arab takkan tinggalkan binatang ternakan mereka yang bunting sama sekali. Bagi mereka, binatang ternakan yang bunting lebih bernilai daripada isteri mereka yang hamil. Sebab kalau binatang tu bunting, dia bawa rezeki bagi dia. Dia dapat kekayaan lagi. Kerana dapat tambah ternakan dia lagi. Sebab tu mereka cukup sayang pada ternakan mereka. Kerana itu hikmahnya Allah menyuruh mereka menyembelih ternakan mereka. Unta, mereka sayang unta. Mereka kena sembelih lembu mereka. Mereka kena sembelih kambing mereka. Kalau nak ikut ternak ni, banyak benda orang ternak. Ayam pun orang ternak. Itik pun orang ternak. Apa lagi? Apa lagi? Angsa pun orang ternak. Kan? Burung pun ada orang ternak. Ya? Ikan pun ada orang ternak. Ada ternakan ikan. Ikan keli, ikan talapia. Kan? Tapi kenapa yang tu tak dibuat korban? Ya? Kenapa itu tidak dibuat korban? Pertama, ikan taklah semahal unta. Ya? Itik, angsa, ayam, burung taklah semahal unta. Ya? Tapi binatang-binatang ini dijadikan ternakan kerana dia adalah yang paling bernilai bagi orang Arab. Ya? Sebab tu dia dikenakan zakat pada binatang-binatang ini. Kerana dia dianggap sebagai pendapatan. Ya, aset yang boleh dicairkan, yang juga boleh yang mereka dapat ambil. Dia kalau kita belajar ekonomi, dia aset ni dia ada dua. Satu dia yang mengalir. Dia yang mengalir macam kita invest duit kita dalam pelaburan. So kita dapat dividen. Tapi kita dapat pendapatan tu satu hala je. Saya lupa nama istilah dia. Yang kedua, aset tu yang lebih bernilai, dia bagi kita dua keuntungan. Bukan satu hala, dua hala. Contoh macam rumah. Kita boleh sewakan. Dengan sewa, kita dapat duit. Dalam masa yang sama, kalau kita terdesak, kita boleh jual rumah tu, kita boleh dapat duit. Macam pelaburan, kita simpan duit, labur, kita dapat dividen saja. Tapi duit kita tu, kita tak boleh jual. Kan? So, macam itulah binatang ternak ni. Mereka dapat manfaat daripada susunya dapat duit, boleh jual susu dia. Susu unta, susu lembu, susu kambing dapat duit. Boleh buat keju, boleh buat macam-macam. Bulu dia boleh buat duit. Kan? Apa lagi? Daging dia boleh buat duit. Kulit dia boleh buat duit. Dalam masa yang sama, kalau nak jual unta itu pun ada nilainya. Sebab tu, kita kena korbankan benda yang kita sayang. Baru kita dapat memahami hakikat pengorbanan. Baik. Kemudian, bila saya dah sentuh banyak dah tadi, korban ertinya kita mendekatkan diri pada Allah, mengabdikan diri pada Allah. Kemudian korban juga memberi kepada maksud penghijrahan, perubahan. Korban juga memberi maksud kepada erti kecintaan. Yang seterusnya, korban juga adalah erti keikhlasan. Bila kita sebut tentang pengorbanan, kita tak boleh dikatakan berkorban sehinggalah kita ikhlas melakukan apa yang kita kerjakan itu. Sebab itu, bila kita nak buat ibadah korban, kita kena buat kerana Allah. Kalau sembelihan dibuat selain Allah, Allah tak terima. Allah tak terima. Seperti mana Allah tak terima korban Qabil. Kerana Qabil tidak buat ikhlas kerana Allah. Habil yang ikhlas.
Sebab tu bila kita nak berkorban, kita nak buat sesuatu kebaikan, ibadah, kebajikan, akhlak yang baik, manfaat, atau nak tinggal sesuatu yang tak baik, pastikan kita ikhlas dalam buat semua benda itu. Kalau kita tidak ikhlas, kita akan nampak hasilnya tidak ke mana. Kerana Allah kata yang ikhlas saja yang akan kekal. Fa amma zabat fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Allah kata apa yang kita buat tak ikhlas, lama-lama dia akan hilang. Kita takkan istiqamah. Lama-lama kita akan tinggalkan dia. Kita tak akan berjaya di penghujung. Tapi kalau benda tu kita buat ikhlas, kita akan tengok ia akan kekal bersama-sama dengan kita sampai ke akhirnya. Maka di sini menunjukkan pada kita bila kita sebut tentang pengorbanan. Pengorbanan mengajar kita erti keikhlasan. Bukan kesyukuran saja, keikhlasan. Jadi sebab tu, kita kena belajar bagaimana nak mengikhlaskan diri kita. Ya? Betulkan tujuan kita. Betulkan matlamat kita. Betulkan nawaitu kita. Betulkan keinginan kita. Hala tuju kita. Seperti mana Nabi Ismail bila dia kata pada ayahnya, sembelihlah ayah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ayah akan tengok aku ingin di sisi Allah, aku tertulis sebagai orang yang sabar. Itu matlamat Nabi Ismail. Suatu Nabi Ismail boleh mengharungi tanggungjawab ini. Dan Nabi Ibrahim nak dapat title Khalilullah. Sebab itu Nabi Ibrahim jalankan tanggungjawab ini. Begitu juga Hajar, dia nak mendapat martabat isteri yang salihah, yang tak halang suaminya. Dan nak jadi martabat ibu yang baik, yang tidak menghalang anaknya berbuat kebaikan kepada Tuhannya. Dan nak mendapat redha Tuhannya. Itu keikhlasannya. Sebab Allah kata dalam Quran, ala lillahi ad-dinul khalis. Agama ini hanya akan dapat ditegakkan oleh orang yang ikhlas. Kerana orang yang tidak ikhlas tidak mampu membawa dan memperjuangkan agama. Kerana agama dengan ikhlas berpisah tiada. Tanpa keikhlasan, seseorang tidak akan berjaya untuk menegakkan agama dalam dirinya atau dalam masyarakat atau dalam negara. Sebab tu kita tengok para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana mereka berjaya menegakkan agama bukan dalam diri mereka dan keluarga mereka dan masyarakat, tapi dalam negara dan dalam semua negara yang mereka masuk. Kerana mereka ikhlas dalam membawa, memperjuangkan agama. Mereka tak ada kepentingan tertentu. Sebab tu bila kita sebut tentang pengorbanan, kita jangan cakap tentang erti korban kalau kita bila buat sesuatu, kita masih mengharapkan habuan dunia. Nak orang puji, nak populariti, nakkan apa-apa saja, ya, tak salah. Kalau kita buat ikhlas, populariti itu akan datang sendiri. Kalau kita buat ikhlas, kekayaan tu akan datang sendiri. Kalau kita buat ikhlas, pujian tu akan datang sendiri. Tak perlu kita mencarinya di sebalik kebaikan kita. Tak perlu. Sebab dia tak akan kekal. Ya? Baik. Kemudian, seterusnya, bila kita menyebut, ada banyaknya tapi saya akhiri dengan inilah sebagai penutup. Bila kita menyebut tentang pengorbanan, ya, kita tengok pengorbanan ni adalah memberi manfaat. Apa hakikat pengorbanan? Memberi manfaat kepada agama dan kepada umat manusia walau dengan kadar sekecil mana pun.
Bila kita sebut tentang pengorbanan, pengorbanan artinya adalah memberi manfaat. Sebab tu Nabi kata, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sebab tu, kalau kita nak dikatakan orang yang berkorban, tak boleh mencukupi dengan sekadar kita saja berbuat baik. Tapi kita kena kembangkan kebaikan kita supaya ia menjadi manfaat pada orang lain. Bukan pada diri kita sahaja. Saya bagi contoh. Ya. Walaupun sekecil mana pun yang kita mampu, kita berikan. Share ke, kongsi ke, sampaikan ke, sebarkan ke. Contoh ya, jangan mencari alasan. Dan jangan menjadikan kelemahan diri itu sebagai alasan untuk tidak berkorban. Jangan. Oh, PKP, saya tak boleh buat korban. Oh, ya, tak ada rezeki. Oh, ini. Jangan cipta alasan. Allah mengetahui kemampuan kita. Bila kita sengaja mencipta alasan untuk berkorban dalam memberi manfaat pada orang lain, kita akan dijadikan orang yang takkan mendapat manfaat. Ya, tidak akan mendapat manfaat daripada apa yang kita buat. Suatu saya bagi contoh kisah, kalau pernah dengar sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh radhiyallahu an. Amr bin Jamuh ni, dia adalah seorang sahabat yang tempang, cacat kakinya. Ya, kedua kakinya cacat. Dia ada 4 orang anak. 4 orang anak dia ni semua pergi perang, medan tempur. Dan 4 orang anak dia ni pernah kurung dia, tak bagi dia keluar pergi perang. Sebab dia nak keluar juga, dia nak ikut anak dia. Tak bagi, dia kurung dia. Kemudian dia kata ke anak dia, aku malu nak cakap depan Allah alasan aku ni cacat. Kamu boleh ke tolong jawabkan pada aku di akhirat? Kalau Allah tanya, dia cakap ke anak dia. Akhirnya dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, anakku kurung aku. Sedangkan aku nak keluar, nak perang bersama denganmu. Dan aku bercita-cita, kata Amr bin Jamuh, aku bercita-cita, aku nak masuk ke dalam syurga Allah kerana ketempangan aku ini, kerana kecacatan aku ini. Nabi jawab, wahai Amr bin Jamuh, bukan masalah kau tak boleh masuk syurga, tapi engkau ada keuzuran, agama bagi. Kau tak perlu pergi jihad, tak wajib sebab kau cacat. Tak wajib pergi. Dia jawab balik. Ya. Apakah aku ni dihalang untuk mendapat syahid? Untuk Allah beri kepada aku syahid, mati syahid? Akhirnya Nabi pun benarkan. Dia pun keluar pergi perang Uhud. Ada riwayat kata dia berdoa, Allahumma la taruddani fastushhid. Ya Allah, janganlah kau balikkan aku balik dekat Madinah. Jadikanlah aku mati syahid. Ya. Akhirnya Nabi benarkan, anak dia pun bawa dia naik atas unta, bertempur bersama dengan anak-anak dia. Ya. Walaupun dia dalam keadaan tempang, tapi dia tak menjadikan alasan itu untuk dia tak dapat bagi manfaat pada agama atau pada umat Islam yang lain. Nak mempertahankan negara, mempertahankan nyawa umat Islam di Madinah, dia pergi perang Uhud dan dia mati terkorban. Jangan jadikan alasan. Ya. Sebab itu bila kita sebut tentang pengorbanan adalah bila kita mampu memberikan banyak manfaat kepada agama, kepada masyarakat dan kepada negara. Jadi kita tengok sejauh mana kemampuan kita, bukan sekadar memberi manfaat pada diri, tapi pada agama ni. Apa yang kita dah korban untuk agama ni? Apa yang kita dah buat kepada agama ni? Sejauh mana pengorbanan yang kita dah buat? Dan apa manfaatnya kepada orang ramai? Ya, yang tu kita perlu soal pada diri kita. Baik. Kemudian bila kita sebut tentang pengorbanan, ya,
Sebab itu pengorbanan juga, kalau kita tengok, nak faham pengorbanan ni, kita perlukan kepada pengorbanan ni juga memberi maksud kepada kekeluargaan. Kekeluargaan. Kita tak boleh dikatakan orang yang betul-betul berkorban sehinggalah kita berjaya membentuk sebuah keluarga yang hebat, yang dinamakan baiti jannati, rumahku syurgaku. Sebab itu saya nak tutup dengan penutup ini. Bila kita sebut tentang korban, sebelum ni saya cerita korban apa, diri kita apa yang kita korbankan. Tapi sekarang ni saya dah sebut di awal tadi juga, korban ni dia perlu kerjasama untuk menjayakannya. Sebab tu bila kita tengok kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dia bukan sekadar kisah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi dia adalah kisah sebuah keluarga. Keluarga dambaan syurga. Sebab tu bila kita hidup berkeluarga, kita bukan nak kita je masuk syurga, kita nak isteri kita masuk, kita nak anak-anak kita masuk. Kita nak jadi diri kita suami yang saleh, bapa yang saleh, isteri ada isteri yang salehah, ibu yang salehah, anak ada anak yang salihin dan salihat. Kita nak yang itu. Ya? Kita nak yang itu. Jadi dekat sini menunjukkan kepada kita, bila kita sebut sahaja tentang pengorbanan, pengorbanan juga adalah ertinya adalah apabila kita berjaya membina sebuah keluarga yang beriman, sebuah keluarga taqwa, sebuah keluarga yang bersama-sama ke dalam syurga. Inilah hakikat pengorbanan. Ya. Sebab tu kita tengok macam mana kisah ini menggambarkan kepada kita, ya, menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim AS menunjuk contoh sebagai seorang bapa yang baik. Ya, seorang bapa yang bertanggungjawab. Ya, seorang bapa yang mendidik anaknya dengan jaya, yang mendoakan pada anaknya setiap masa, Rabbi ja'alli muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah Nabi Ibrahim. Semacam itulah juga dengan kita. Bila kita bercakap tentang pengorbanan, kita perlu berkorban untuk membuktikan kita seorang suami yang terbaik, bapa yang terbaik. Jangan takat sekadar boleh buat korban untuk isteri, boleh buat korban untuk bahagian anak, itu belum cukup. Sebaliknya, kita perlukan membuktikan kita adalah ketua keluarga yang terbaik. Berjaya didik isteri, berjaya didik anak-anak. Demikian juga Hajar, kita tengok Hajar. Dia tak sekat. Walaupun ada riwayat Israeliat sebut syaitan datang ganggu dia, bagi tahu dia yang Ibrahim, suami kamu nak sembelih anak kamu dah nak disembelih. Dia tak hiraukan sebab dia tahu itu perintah Allah. Bila dia ditinggalkan oleh suaminya, dia tanya suaminya, apakah ini perintah Allah? Ya. Dia kata tak apa, kalau begitu aku yakin Tuhan akan pelihara kami. Jadi isteri yang baik, ibu yang baik. Kalau kita berjaya mengorbankan, berkorban. Pengorbanan yang pertama bukan pengorbanan untuk diri kita jadi hamba Allah yang baik saja. Kita juga perlu berkorban untuk menjadi isteri yang terbaik, ibu yang terbaik. Suami takkan boleh jadi baik tanpa di sampingnya isteri yang baik. Demikian isteri tak boleh jadi baik kalau dia tidak ada di sisinya suami yang baik. Sebab tu Nabi Ibrahim dapat menjayakan perintah Allah ni kerana baginda ada isteri yang baik. Baginda ada anak yang baik. Kalau isteri yang tak baik, anak tak baik, dia akan berontak, dia akan ingkar. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Lut, seperti mana yang berlaku pada Nabi Nuh.
isteri baginda ingkar. Tapi kita tengok dalam cerita korban, Nabi Ibrahim berjaya, Nabi Ismail berjaya kerana ada isteri yang baik, ada suami yang baik, ada anak yang baik. Kalau kita sebagai seorang anak, kita tak boleh dikatakan kita berkorban sehingga kita berjaya untuk menjadi anak yang terbaik untuk ibu dan ayah. Dan juga anak yang berbakti. Itu pengorbanan anak adalah berbakti kepada kedua orang tua dia. Itu jihad mereka. Dan begitu juga kita tak boleh dikatakan anak yang terbaik sehinggalah kita boleh menjadi jariah kepada ibu dan ayah kita. Kalau ibu dan ayah kita dah meninggal, kitalah jariah penyambung amalannya, bukan penyambung dosanya. Kalau ibu dan ayah kita ada melakukan dosa pun, kita tak sambung dosanya. Kita menjadi anak yang menutup dosa mereka, yang mendoakan agar Allah ampunkan dosa mereka, dan kita menebus dosa mereka dengan memperbanyakkan membuat amalan kebaikan untuk mereka. Barulah kita boleh membina sebuah keluarga syurga. Dan bila sebuah keluarga yang baik dapat dibina, kita akan dapat membina masyarakat yang baik. Sebab tu bila kita sebut tentang korban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dia bukan sekadar melibatkan korban diri, tetapi dia melibatkan yang lebih luas, iaitu korban yang membabitkan keluarga, yang akhirnya membabitkan masyarakat. Sebab tu bila kita dapat berkorban untuk diri, kita juga akan dapat berkorban untuk keluarga, dan akhirnya dia membawa kepada kita berkorban untuk masyarakat. Kita dapat membina masyarakat yang beriman. Wallahu alam. Sekadar itu pengajaran yang dapat kita kongsikan bersama. Moga-moga ia beri manfaat pada kita semua. Terima kasih pada yang menonton. Terima kasih untuk share dan kongsikan pada teman-teman kita yang lain. Moga-moga ia beri manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.